InsyaAllah boleh mula Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Allahumma shalli shalatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil 'uqadi wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadda bil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhin karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hatin wa nafasin bi adadi kulli ma'mulat. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah inayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama menyambung lagi pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, minggu lepas kita dah habis pada muqaddimah dan juga sedikit pengenalan tentang kitab dan madkhalah, pengenalan mengajar Al-Arba'in. Sebelum kita masuk pada hadis pertama, saya nak betulkan sikit rujukan yang minggu lepas. Minggu lepas tu seperti yang saya sebut dalam grup, jadi saya bacakan sajalah yang dalam grup ni untuk maslahat rakaman. Okay, tentang 3 syarat beramal dengan dhaif tu, masdar yang tepatnya adalah dalam kitab Al-Qawlu Badi' fi Salati Al-Habib Asy-Syafi', karangan Imam As-Sakhawi. Okay, nasnya itu pada muka surat 225. Dia punya madmunnya saya dah sama seperti yang saya sebut macam minggu lepas. Kemudian kita tambah kenapa perkataan Al-Hafiz Ibn Hajar ni dalam kitab orang lain, bukan dalam kitabnya sendiri. Yang saya sebut banyak berlaku, kadang-kadang perkataan ulama tu dia tidak berada dan direkodkan dalam bukunya sendiri, tetapi ditulis dalam dan direkod dalam buku-buku milik anak muridnya. Jadi Al-Imam As-Sakhawi dia merakam perkataan gurunya dan dimasukkan dalam kitab. Begitu juga Mazan kalam Ibn Hajar ni, selain daripada bukunya ni, kita boleh temui dalam buku-buku anak muridnya. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Jawahir juga, Al-Jawahir Durar, itu biografi tentang Ibn Hajar, ada juga perkataan-perkataan yang tak ada dalam buku Ibn Hajar tapi dimasukkan dalam kitab Al-Jawahir Durar. Itu biografi tentang Imam Ibn Hajar. Dia macam catatan murid lah, catatan murid terhadap ucapan guru. Kemudian macam minggu lepas ada sedikit bila saya sebut An-Qasidihah tu, saya kata Salihah yang hujung kat mukadimah tu, majid domain yang lebih tepat kat situ Qasidihah tu Maqasidih Salihah. Sikit saja, tapi maksud saya bagikan saya rasa tepat dah. Kemudian soalan yang minggu lepas kata kenapa kitab Arba'in, tajuknya Arba'in, kemudian dalam kitab ada 42 hadis. Dan soalan yang tanya kenapa Imam Nawawi masukkan 47 hadis. Okey, 47 tu angka yang macam dalam buku ni adalah angka sebenar hadis jika telah dipisahkan. Sebab 42 buah hadis ini yang ditulis oleh Al-Nawawi yang dimasukkan ini adalah hadis yang telah ditarkib, yang telah dicantumkan. Jadi hadis tu bila dipisahkan, keseluruhannya ada 47 buah hadis. Semuanya ustaz masuk dalam kitab ni. Untuk cetakan ni, untung sikit lah siapa yang kalau yang guna cetakan ni, matan yang telah dipisahkan yang betul-betul mengikut dalam kutubus sunnah itu ada dalam bermula muka surat 121 dalam Arba'in cetakan yang ditahqiq oleh Ustaz Khairul. Okey. Dan boleh ke kita potong hadis ni, sama ada kita cantumkan ataupun masalah potong hadis ni? Jawapannya boleh lah, tapi dengan syarat, iaitu seseorang tu mestilah dia ada ilmu dalam bahasa Arab, dan ketika mana dia meringkaskan ataupun dia cantumkan, dia tidak merubah maksud hadis. Kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari pun banyak riwayat yang Imam Bukhari bawa secara makna. Adapun kalau kita nak tengok nas yang lebih
lebih tepat tu, maksudnya nas yang boleh bertepatan tu ada dalam Sahih Muslim. Sebab Imam Muslim inayah dia pada nakal tu bil nas. Okey. Tapi itu tidak menurunkan kredibiliti Sahih Bukhari sebagai ashahul kitab al-muallaf. Tetap kedudukan Sahih Bukhari mengatasi Sahih Muslim kerana berdasarkan sinaah dan juga betapa ketatnya syarat yang Imam Bukhari letak dalam menjadikan suatu hadis itu boleh dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Sebabkan syarat yang ketat itulah dan itqan perawi-perawi yang ada dalam Sahih Bukhari, maka dari segi kedudukan Sahih Bukhari mengatasi. Sekalipun yang kita sebut tadi berlaku pada ada sedikit tasarruf pada lafaz. Naqal itu bil makna. Okey. InsyaAllah malam ni kita akan masuk pada hadis yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal an Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husaini Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihayhima alladzaini huma asahhul kutubi al-musannafah. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin. Jadi Amirul Mukminin ni adalah antara gelaran pada Sayyidina Umar Al-Khattab, kerana beliau adalah khalifah, salah seorang khalifah dalam kerajaan Islam, Khulafa' Ar-Rasyidin. Abi Hafsin ni dia punya kunyah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Sayyidina Umar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, kita tengok sedikit Sayyidina Umar punya biografi. Sayyidina Umar dalam ta'id nombor 3 tu, wa Sayyiduna Umar bin Khattab bin Nufail. Sayyidina Umar bin Khattab bin Nufail, al-khalifatu tsani ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang kedua selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Sayyidina Abu Bakar lah, kat sini maksudnya. Waltaqa nasabuhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ka'b bin Lu'ay. Bertemu nasab Sayyidina Umar ni dengan nasab Nabi pada Ka'ab bin Lu'ay. Wa kana islamuhu izzan. Dan adalah Islamnya itu satu kemuliaan. Zahara bihi al-islamu bi barakati da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir keberkatan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menzahirkan dengannya ke Islam dengan berkat dakwah Nabi SAW. Kat sini dengan maksud doa Nabi. Sebab Sayyidina Umar ni dia masuk Islam dengan asbab doa Nabi. Sebab Nabi pernah doa supaya Allah berikan hidayah kepada salah seorang daripada dua lelaki. Jadi Sayyidina Umar adalah lelaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk Islam. Saya buka sekejap kalau ada yang boleh saya tambah lagi. Okey. Kisah yang saya sebut tadi, kisah pengislaman Sayyidina Umar ni boleh kita tengok dalam riwayat daripada Jami' At-Tirmizi. Biasa orang sebut Sunan At-Tirmizi, tetapi yang rajihnya adalah Al-Jami' At-Tirmizi. Nama yang rajih, yang lebih tepat. Ani bin Umar dalam jilid kelima muka surat 617, tahqiq Syekh Ahmad Syakir. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Ibnu Umar, daripada anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islama bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam ini, ataupun agungkanlah Islam ini dengan salah seorang
dua lelaki yang dicintai di sisi kamu, yang kamu cintai. Bi Abi Jahlin, yang kamu pilih lah, yang kamu gemari. Ya Allah, pilihlah antara dua lelaki ni yang kamu redha dengan kemasukannya itu Islam jadi mulia. Bi Abi Jahlin sama ada dengan Abu Jahal, ataupun bi Umar bin Khattab, ataupun dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Qala wa kana ahabbuhuma ilaihi Umar. Dan katanya yang dicintai oleh Allah tu, ya Allah pilih untuk masuk Islam adalah Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar lah yang telah Allah Ta'ala takdirkan masuk Islam dengan doa ini. Kata Al-Imam Abu Isa, iaitu Al-Imam Tirmidzi, hadza hadisun hasanun sahihun gharibun min hadisi Ibnu Umar. Hadis ini hadis hasan sahih gharib daripada hadis Ibnu Umar. Faedah bila kita nakalkan hadis ataupun riwayat daripada Jami' Tirmidzi, kita perlu bawa juga komentar Al-Imam Tirmidzi selepas kita bawa hadis. Jadi kalau kat sini qala Abu Isa, di sini Abu Isa di sini adalah Al-Imam Tirmidzi. Jadi kita bawakan, kita tidak boleh tinggalkan perkataan ini. Dalam ilmu pelajar hadis, bagi yang belajar hadis, dan saya kongsikan penting. Mana-mana kitab kutubus sunnah yang ada ucapan daripada sahibul kitab, maka kita kena bawa sekali. Istashhada yawm al-arbi'a di arba'il bakina min Zulhijjah sanata 20 sanata 23 Hijrah. Sayyidina Umar wafat syahid pada hari Rabu. Hari Rabu baki min Zulhijjah, yang berbaki daripada bulan Zulhijjah pada tahun 23 Hijrah. Okey. Antara keistimewaan Sayyidina Umar, selain daripada menjadi seorang khalifah ataupun dia dapat doa Nabi tadi, Sayyidina Umar juga merupakan ahadul asyarati al-mubasysyirin bil jannah, salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Waktu hidup lagi, nama dah masuk list masuk syurga, 10 orang. Jadi Sayyidina Umar antara yang termasuk dalam senarai ini. Dan juga Sayyidina Umar di kalangan kibar ulama sahabah. Jadi dia bukan saja seorang pemimpin, tapi juga antara ulama di kalangan para sahabat, wa zuhadihim, antara ulama ahli yang orang yang zuhud di kalangan para sahabat. Okey. Okey, dalam Sayyidina Umar, beliau ada berapa hadis yang diriwayatkan? Sayyidina Umar ada 539 buah hadis yang beliau riwayatkan. Dan antara orang yang meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Umar ada ramai, antaranya anaknya sendiri yang kita sebut tadi, Ibnu Abdullah bin Umar, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Talhah, Sa'ad bin Abdul Rahman bin Auf, dan Abdullah bin Mas'ud. Kita masuk pada matan hadis. Sebelum kita masuk ke dalam matan, ada lataif isnad yang saya nak kongsikan. Sekejap ya. Lataif isnad ini, bagi hadis pertama Innamal A'malu binniyat ni dalam Sahih Bukhari. Sekejap saya lupakan. Okey, hadis ini dia daripada sudut faedah sanadnya, satu iktibar dia adalah gharib, dan satu iktibar lagi dia adalah masyhur. Jadi gharib ni di dalam kitab mustalah, kalau dalam kitab syarah Ittisaqul Hadis, ma tafarrada bihi rawin wahid, lebih ibarat macam tu. Maksudnya satu hadis yang mana seorang perawi itu bersendirian sahaja dalam meriwayatkan hadis tersebut. Tetapi kalau macam kita tengok dalam Nuzhatun Nazar, gharib kat sini maksudnya adalah wa huwa ma yatafarrada bi riwayatihi syakhsun wahidun fi ayyi mawdi'in waqa'a at-tafarrudu bihi min as-sanad. Ini lebih jelas ibaratnya. Dia kata sanad tu gharib ataupun mustalah gharib ni iaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi dan dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut di dalam mana-mana tabaqah dalam sanad. Mana-mana, sama ada dalam peringkat tabi'in ke, tabi'in ke,
kalau ada perawi yang gharib, dia bersendirian, dia seorang saja yang meriwayatkan hadis, maka dia gharib. Dan ada pecahan lagi dalam mustalah hadis, dibincangkan lebih panjang lebar, apakah dia gharib mutlak, gharib nisbi, apa perbezaan dengan fard, itu lebih panjang lah. Cuma itu je yang kita nak beritahu gharib kat sini. Jadi dekat sini hadis ini tidak ada sahabat yang meriwayatkan hadis daripada sanad Umar kecuali Alqamah, dan tidak ada siapa dia urutan sanadnya. Jadi perawinya adalah sahabinya adalah sanad Umar. Tidak ada siapa pun yang meriwayatkan hadis ini kecuali daripada sanad Umar kecuali Alqamah, dan daripada Alqamah pula tidak ada sesiapa yang meriwayatkan kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Bawah lagi, dan tidak ada sesiapa yang meriwayatkan hadis ini daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dan daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari ni barulah hadis ini tersebar luas, barulah bercambah sanadnya. Maksudnya pada sanad Umar itu seorang sampai Yahya, barulah ramai orang yang dengar, ramai murid yang ambil daripada Yahya. Tapi sebelum tu semuanya bersendirian. Jadi di bahagian atas tu lah kita panggil sebagai gharib bi'tibar. Di bahagian atas tu semuanya gharib bersendirian, bawah ni barulah masyhur. Okey, boleh? Sehingga dikatakan seperti pada sebagai riwayat bahawa ada sekitar 200 orang perawi yang telah meriwayatkan hadis daripada Yahya. Okay. Sebelum tu semua bersendirian. Itu sedikit fawaid daripada sudut sanad. Daripada sudut matan pula, sebelum kita masuk, macam saya kata, mungkin bila tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari nanti ada perbezaan lafaz dan sebagainya, sebab kita sebut tadi Imam Nawawi ada cantumkan matan. Jadi matan yang dipisahkan tu ada dalam muka surat 121. Bermula muka surat 121. Kalau di sini dalam Sahih Bukhari ada dua lafaz Imam Bukhari bawa. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. A'mal dengan jamak, niyat dengan jamak. Yang kedua, al-a'malu binniyah. Al-amal binniyah. Binniyah tu dengan mufrad. Kemudian tak ada huruf ataupun tak ada adat innama. Okey. Jadi keseluruhannya perbezaan riwayat yang ada dalam hadis yang pertama ni ada sekitar dalam lebih kurang ada 5 jenis lafaz. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, innamal a'malu binniyah. Mufrad, binniyah. Kemudian yang ketiga, innamal amalu mufrad binniyat dengan jamak. Okey. Kemudian yang keempat, al-a'malu binniyah. Tak ada adat innama. Al-a'malu binniyah. Kemudian yang kelima, al-a'malu binniyat. Al-a'malu binniyat. Dua jamak dan tak ada adat innama. Okey, baik. Kita pergi pada terjemahan. Okey. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya segala amal bergantung dengan niat-niat. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulih. Maka bagi setiap orang itu, bagi apa yang diniatkan. Innamal a'malu binniyat wa innama afwan. Minta maaf, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan maka bagi setiap seorang itu bagi apa yang diniatkan. Ya. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha
aw imra'atin yatazawwajuha aw yankihuha, seperti dalam hadis tu, pada siapa yang hijrah hanya untuk dunia yang akan dia perolehi, maka hijrahnya adalah kerana dunia tersebut. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk wanita yang akan dikahwininya, maka hijrahnya adalah kerana apa yang dia berhijrah untuknya. Itu terjemahan umum bagi hadis ni. Hadis ni ada asbabul wurud dia. Kenapa ada cerita pasal perempuan yang nak dinikahinya tadi? Kisahnya adalah ada seorang sahabat Nabi ni, dia ingin melamar seorang sahabiah. Tetapi dia telah disyaratkan untuk supaya pinangan itu diterima, dia kena hijrah ke Madinah. Kil kata sahabat tu namanya adalah Qailah. Disebut seperti Ibnu Dihiyah dalam Fathul Bari. Jadi yang kunyah dia adalah Ummu Qais. Perempuan tu lah perempuan tu namanya Qailah dan kunyahnya adalah Ummu Qais. Jadi sahabi yang nak pinang dia pula untuk jadikan isteri, namanya adalah Muhajir. Dia tak ada nama, dia digelar Muhajir Ummu Qais, seorang penghijrah kerana Ummu Qais. Jadi para sahabat telah bersepakat untuk tidak menzahirkan nama sahabat ni. Maksudnya sampai sekarang kita tak tahu siapakah siapakah orang sebenar sebalik Muhajir Ummu Qais. Hanya gelaran saja kita tahu, orang yang berhijrah kerana Ummu Qais. Tapi nama tak tahu kerana sahabat nak menyembunyikan perkara tersebut lah. Itu Kil lah mengatakan antara asbabul wurud, antara satu pendapat. Dia ada perbahasan lebih panjang. Kadang-kadang ada berlaku perbincangan, adakah ini asbabul wurud, sebab berlakunya hadis, ataupun ada sebab lain. Walaupun sebenarnya meminang orang untuk kahwin ni dia bukan perkara yang berdosa, bukan perkara yang salah kan. Tapi sahabat memilih juga untuk menutup nama sahabat tadi. Baik, kita pergi kepada satu-satu pada matan. Okey, kat sini kita pergi pada lafaz sami'atu. Kita pergi sikit-sikit. Okey, sami'atu kat sini sikitlah perbahasan tentang perbahasan nahwu sajalah. Ada pendapat mengatakan dia perlu kepada, dia tak ada kepada maf'ulain, dia perlu pada dua maf'ul. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Abi Ali Al-Fasi dalam kitab Idahnya, seorang ulama nahwu. Tapi pendapat yang lebih tepat adalah dia tidak memerlukan kepada dua maf'ul, perlukan kepada satu maf'ul sahaja. Jadi sebab kaedah mengatakan wal fi'lu al-waqi' ba'da al-maf'ul fi mawdhi'il hal. Fi'il yang jatuh selepas maf'ul itu i'rabnya hal. Jadi maksudnya sami'tu hala qawlihi kadha. Sikit sajalah tentang perbahasan sami'tu. Dan kita masuk pada innama. Innama ni dibahas panjang oleh para ulama. Kalau dalam Ihkamul Ahkam Daqiqul 'Id, dia syarahkan daripada janib usuli pula, bagaimana ulama usuliyun memahami maksud di sebalik innama ni dan apa kesan dia kepada kefahaman kita terhadap hadis, apa yang Nabi cuba maksudkan. Innama, kata Ibn Attar dalam syarahnya kepada Arba'in, adalah mawdu'atul hasri, adat hasal lah. Adat asal ni macam mana? Dia adalah satu adat yang tusbitul mazkur wa tanfi siwah, satu huruf yang menyabitkan yang disebut dan menafikan selainnya. Contohnya innama ni, contoh kita boleh contoh apa dekat innama. Contoh ini ayat biasalah. Innama akaltus samaka, sungguh hanya saya makan ikan. Jadi bila dibawa huruf hasar, adat hasar bahawa innama ni menafikan yang saya ni makan benda lain, saya tak makan benda lain kecuali ikan. Bila ada innama akaltus samaka, hanya saya makan ikan. Maksudnya saya tak makan ayam, saya tak makan sayur, saya tak makan daging. Tapi kalau tak sebut innama,
sebut akal tu samaka sahaja, contohnya saya telah memakan ikan, itu tidak menafikan bahawa saya ada makan ayam, saya ada makan sayur, saya ada makan daging, cuma saya tak sebut je. Itu kesan bila dimasukkan adat hasar ni, dia akan menyabitkan yang disebut dan menafikan apa yang tidak disebut. Tapi kalau buang innama, dia sebut yang tu, tapi boleh jadi ada juga benda lain yang berlaku tapi dia tidak tuturkan. Okay. Kemudian kita pergi pada amal. Perkataan amal. Amal di sini Afwan, kita masih lagi dalam innama. Saya nak sebut lagi ada faedah. Jadi bila kita sebut innama tadi dengan masuk hasar tadi, maka takdir kat sini adalah innamal a'malu tuhsabu biniyah wala tuhsabu ila kanat bilaniyah. Maksudnya apa? Setiap amalan itu, hanya setiap amal itu dikira dengan niat. Dan tidak akan dikira wala tuhsabu idza kanat bilaniyah. Dan tidak akan dikira apa-apa amalan jika tidak didatangkan, disekalikan dengan niat. Bila ada hasar, maksudnya setiap amalan mesti ada niat. Amalan kat sini amalan yang diambil, yang diiktiraf oleh syarak lah. Amalan diiktiraf oleh syarak. Maka kat sini ada boleh dijadikan hadis ini boleh dijadikan dalil ke atas taharah. Okey. Contohnya wudu. Maksudnya dalam ibadah ni perlu ada niat. Nak taharah, kita nak buat wudu, nak mandi. Jadi semua ni kena ada niat. Barulah boleh sah ibadah. Itu juga solat. Okey. Kemudian kita pergi pada perkataan al-a'mal. Al-a'mal kat sini, amal kat sini maksudnya lah harakatul badan. Iaitu amal yang maksud gerakan pada badan. Wa yatajawwazu biha an harakati nafs. Ini dalam Ibnu Mulakin sebut dalam Al-Mu'in, syarah ke atas Arba'in. Jadi amal di sini dengan maksud harakatul badan, gerakan badan, gerakan semayang dan sebagainya. Wa yatajawwazu biha an harakati nafs, dan boleh, dan terkadang dan boleh jadi yatajawwaz, maksudnya dilampaukan dengan harakatul nafs. Kadang-kadang digunakan juga amal untuk perkara yang berkaitan dengan selain daripada badan, iaitu macam harakatul nafs, perkara yang berkaitan dengan jiwa, hati. Okey. Jadi tetapi di sini wa inna ma'ubira bil a'mal dunal af'al di alla yatanawwala af'alul qulub. Jadi di sini Nabi sebut al-amal, Nabi tak sebut af'al supaya tidak memasukkan perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatan hati. Jadi Nabi sebut a'mal, Nabi tak sebut af'al. Contohnya apa perkara yang berkaitan dengan hati? Contohnya khauf, perasaan takut, perasaan bimbang, sebab dia masing-masing berbeza. Kemudian asluha wa aslul af'al qulub, asal bagi perbuatan hati ni adalah al-qasdu, iaitu keinginan, wa huwa azmul qalb, keazaman hati. Tapi pada sudut syarak pula, ni sedikit perbahasan tentang qasad tadi. Al-qasdu al-muqtarinu bil fi'l. Maksud kat sini satu qasad yang disekalikan, yang diiringkan dengan perbuatan. Dan wa mahalluha adalah al-qalb di sisi jumhur ulama. Okey, masuk pula dengan bin niyat. Okey, bin niyat di sini, ba dekat sini dia boleh ihtimal pada dua, sama ada boleh jadi ba sababiyah ataupun ba us-sabab ataupun ba al-musahabah, ba lil musahabah. Jadi di sini hasil daripada dua ihtimal ini akan menatijahkan dua kefahaman. Adakah niat di sini adalah juzuk daripada ibadah ataupun dia syarat? Kalau juzuk daripada ibadah, maksudnya niat tu sini dia ada dalam diri ibadah. Tapi kalau syarat, dia perkara yang di luar. Contoh macam wuduk kan. Wuduk dia bukan dalam solat, dia luar solat. Tapi dia adalah, kalau tak ada wuduk, solat tak boleh, solat tak sah. Syarat sah solat. Tapi kat sini yang sahihnya adalah niat itu adalah juz'un minal ibadah.
Niat itu sebahagian daripada ibadah. Kita nak solat, kita akan mulakan dengan niat. Okay. Mungkin saya tidak akan sentuh semua perkataan, sekadar nak sentuh sikit tentang sedikit macam mana perbahasan ulama. Saya nak dedahkan sedikit tentang perbahasan ulama pada sebahagian matan dalam hadis ini. Okey. Alhamdulillah. Okey. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seterusnya kita pergi kepada wa innama likulli imri'in ma nawa. Imri'in kat sini adalah insan lah. Setiap orang itu apa yang dia niatkan. Okay. Innama likullin. Hanya saja bagi tiap-tiap orang. Yang tu kita dah sebut juga tadi tentang tiap-tiap orang tadi. Dia ada perbahasan ulama pecahkan pula, dia bahagikan adakah afrad munakkar ataupun afrad mu'arrad. Saya tak masuk ke situlah sebab dia lebih panjang bahasannya. Jadi mafhum di sini adalah likulli imri'in ma nawahu, maksudnya setiap orang itu dia akan dapat seperti yang mana dia niatkan. Okey. Dekat manawa ni ada sedikit yang disebut oleh Al-Imam Al-Jardani dalam Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Ada beberapa cara kefahaman ulama dalam memahami kat sini. Yang pertama, manawa dengan maksud ai jaza'u ma nawahu fi amalihi min khairin aw syarrin. Apa yang maksud manawa, apa yang diniatkan tu maksudnya ganjaran. Apa yang seseorang tu niatkan sama ada daripada niat itu baik ataupun buruk. Sama ada niat yang diniatkan tu baik ataupun buruk. Okay. Yang kedua pula, Kil mengatakan pendapat yang kedua, innaha maksudnya innama likulli imri'in ma nawa tu dia memberi faedah apa? Tufidu takhsisal alfazil bin niyyah fi zaman wal makan. Wa illam yakun fil lafzi ma yaqtadi dzalik. Jadi bila dekat sini ma nawa memberi maksud, dia memberi faedah mengkhususkan lafaz dengan niat pada zaman, pada masa yang tertentu dan pada tempat yang tertentu. Wa illam yakun fil lafzi ma yaqtadi dzalik. Sekalipun pada lafaz tadi tak menunjukkan seperti itu. Walaupun lafaz likulli imri'in ma nawa tu tak adalah dekat lafaz menunjukkan ada sesuatu yang kita kaitkan ketika niat, iaitu sesuatu yang dikaitkan pada matan itu dengan berkaitan masa ataupun tempat. Tetapi mafhum daripada hadis ini, artinya sebab tu bila orang yang berniat sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat. Jadi kita dah berniat kita solat pada waktu yang tertentu. 3 rakaat pada angka yang tertentu. Jadi dekat situ di situlah kefahaman ini dibawa. Maksudnya dalam niat dia mesti ada kita sebutkan jenis solat apa. Maksudnya jenis ibadah apa. Supaya dengan niat dengan ciri-ciri yang disebut tadi ni, maksudnya dalam niat ada kita sebutkan jenis ibadah apa, rakaat berapa, kita akan membezakan ibadah ini dengan ibadah ini. Maksudnya ibadah A yang kita sedang buat, kita membezakan ibadah A dengan ibadah B. Sebab tu dalam solat kita kena sebutlah. Kita tak boleh saja aku solat kerana Allah. Kita kena sebut kita solat maghrib ke, kita solat zuhur ke, supaya kita membezakan ibadah kita dengan ibadah yang lain. Okey. Di situlah kefahaman bahawa kat sini tufidu takhsis al-alfazil bin niyyah fi zaman wal makan. Okey. Kalau makan pula, tempat pula, kalau contoh yang diberikanlah dalam Imam Al-Jardani ni buat, contohnya man halafa yadkhulu dara fulan wa arada fi syahri kaza au sanati kaza. Contohnya siapa yang bersumpah bahawa dia tidak akan masuk ke dalam rumah seseorang. Jadi dia dah tentukan, dia dah kaitkan dalam niatnya itu tempat tertentu yang dia tak akan pergi. Itu contoh bagi dalam niat dimasukkan tempat. Tapi contoh saya bagi tadi pada sudut ibadah lah. Okay. Ataupun contoh lain,
au halafa la yukallimu fulanan wa arada kalamahu bil qahirah. Contoh lain, dia bersumpah ataupun dia berniat untuk tidak bercakap dengan seseorang itu sampailah bila dia sampai di Kahirah, sampai di Mesir. Di Kahirah Mesir barulah dia nak cakap. Jadi dalam niat itu dia dah masukkan ciri tempat. Macam tadi saya bagi contoh untuk ciri masa ataupun jenis ibadah. Kemudian kefahaman yang ketiga yang dikeluarkan oleh para ulama seperti yang dibawa oleh Al-Imam Al-Jardani, lafaz likulli imri'in ma nawa ini tufidu anna al-a'mala al-'adiyata tasiru ta'atan yusabu 'alaiha fa'iluha idza nawa biha qurbah. Yang ketiga, dengan lafaz ini ulama memahami bahawa ia memberi faedah bahawa amalan-amalan biasa, perbuatan-perbuatan biasa tasiru ta'atan. Perbuatan-perbuatan biasa akan jadi ibadah, akan jadi ketaatan, yusabu 'alaiha fa'iluha, yang diberi ganjaran pahala oleh pelakunya idza nawa biha al-qurbata, jika dia berniat dengannya, dengan amal tadi itu akan ketaatan. Jadi faedah kat sini, apa-apa perbuatan yang harus jika kita niat untuk ibadah, maka dia akan jadi ibadah juga. Contohnya apa? Contohnya makan, minum, tidur. Jadi kalau kita niatkan dengan perbuatan harus ni, supaya kita dengan niat untuk bertakwa pada Allah Ta'ala, maka ataupun taqawi, bukan takwa, taqawi, bila kita niat, bila kita makan, kita ada tenaga untuk semayang. Bila kita tidur, kita ada kedegat untuk bangun, buat qiyamul lail. Jadi bila ada niat macam ni dalam perbuatan harus, maka tasiru ta'atan. Perbuatan-perbuatan harus ni akan jadi ibadah. Ini kefahaman yang ketiga. Wa iza qasada biha at-taqawi ala ibadah. Contohnya kat sini, contoh-contoh yang Al-Imam Al-Jardani bawa ni praktikal, kena dengan kehidupan kita. Contohnya apa? Tidur. Wan naumu idza qasada bi al-istirahata li ajli istiqadhi li solati subhi adatan. Contohnya tidur jika kita niat. Contoh kita tidur lama dah, tidur dah 10 tahun. Sepanjang kita hidup ni mungkin dah 5-6 tahun kita tidur. Tapi kalau contoh kita nak tidur malam, aku tidur ni mudah-mudahan esok bangun ada tenaga, mudah untuk bangun subuh. Kalau kita niat tu tuan-tuan, maka malam itu kita dikira beribadah pada Allah. Jadi ini untung bagi orang yang niat tidur ni sebagai ibadah. Itu juga makan. Sebab tu kita kena luaskan lagi skop ibadah kita. Kalau kita hanya berpada dengan ibadah khusus, solat, yang mana solat kalau kita letak setiap 5 waktu semayang, paling kurang lah mungkin 5, kalau kita letak setiap solat 5 minit, 5 kali 5 baru 20 minit. Maksudnya dalam 24 jam 20 minit je kita ibadah pada Allah. Tapi kita nak ambil peluang. Jadi perkara-perkara yang harus, yang sekeliling kita ni yang boleh membantu supaya kita lebih cergas untuk ibadah tu, kita niatkan untuk beribadah. Niatkan sebagai ibadah, niatkan untuk ta'ah, ketaatan, dapat pahala. Okey. Yang keempat, kefahaman para ulama, wakila innaha tadullu ala anna man nawa syai'an yahsulu lahu wa illam ya'malhu limani'in syar'iyyin. Yang keempat pula, lafaz hadis tadi yang kita sebut tadi, dia menunjukkan bahawa sesiapa yang berniat sesuatu untuk melaksanakan sesuatu ibadah, dia akan dapat pahala sekalipun dia tidak dapat melaksanakan ibadah tu kerana mani' syar'i, ada halangan-halangan syarak yang tidak dapat dilaksanakan. Contohnya orang yang sakit, dia tak dapat nak ikut serta dalam solat jemaahnya, solat jemaah. Wa kana qasruhu fi'laha daulal marad. Jadi bagi orang yang sakit contohnya, dia dah biasa solat jemaah. Tiba-tiba satu hari dia jatuh sakit, dia kata Allah, kalau aku tak sakit ni aku dah pergi jemaah dah. Sebab dah jadi rutin pada dia. Dalam keadaan sakit ini, dengan niatnya itu Allah Ta'ala bagi pahala kepada dia, insya-Allah. Okay, habis yang tu perbahasan. Di situ ada berapa tadi? Ada dalam 4 perkara lah, dalam 4 yang difahami oleh para ulama
dalam perkataan innamal likulli imri'in ma nawa tu. Okey. Seterusnya, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrah itu kerana Allah ataupun kepada Allah, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Baik, kita bahas pula perkataan hijrah kat sini. Hijrah daripada sudut bahasa, al-hijratu lughatan ataupun fil lughah maksudnya at-tarku. Maksudnya meninggalkan daripada sudut bahasa. Jadi kalau macam kita duduk Selangor dan kita nak pindah ke Kelantan, daripada sudut bahasa, nak ke mana ni? Saya nak berhijrah ke Kelantan tahun depan. Jadi daripada sudut bahasa, penggunaan tu tak salah. Jadi sudut bahasa, hijrah enggak masuk meninggalkan. Okay. Murad dalam matan ni pula, maksud dekat sini adalah tarkul watani wal intiqal ila gharihi. Maksud dekat sini pula dimaksudkan adalah tarkul watan wal intiqal ila gharihi. Maksud yang tadi daripada sudut bahasa tu, kita meninggalkan negara dan berpindah ke tempat lain. Tapi daripada sudut syarak, hijrah daripada sudut syarak yang dimaksudkan, yang diingini daripada segi syarak, mufaraqatu daril kufri ila dari islami khaufal fitnati wa talaba iqamatad din. Daripada sudut syarak pula, bahasa memanglah berpindah pada negara ke negara, tempat ke tempat. Daripada sudut syarak yang berlaku pada zaman Nabi dulu, meninggalkan negara orang kafir menuju kepada negara Islam, ni pada satu maksud lah, pada satu maksud. Sebab dia ada pergi sampai 4-5 maksud hijrah. Keluar daripada negara kafir menuju kepada negara Islam, khaufal fitnah, bimbang kepada berlaku fitnah, takut berlaku gesaan ataupun tekanan dalam melaksanakan agama. Wa talaba iqamatad din, dan nak melaksanakan suruhan-suruhan agama. Okay. Tapi pada kata Imam Al-Jaradani, wa fil haqiqah, hijrah daripada sudut hakikatnya adalah maksudnya mufaraqatu ma yakrahu Allah Ta'ala ila ma yuhib, ila ma yajib. Okey. Daripada sudut hakikat, hijrah yang disebutkan Al-Imam Al-Jaradani, yang disebut Imam Al-Mulakin, faedah ni dalam kitab Al-Mu'in. Maksudnya kat sini adalah meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala, mufaraqatu ma yakrahu Allah Ta'ala ila ma yajib atau ila ma yuhib. Saya takut silap tulis kat sini. Meninggalkan apa yang Allah Ta'ala tak suka, Allah Ta'ala benci, kepada apa yang Allah Ta'ala wajibkan ataupun apa yang Allah Ta'ala suka. Okey. Wa waqa'at al-hijratu fi awal islami ala khamsati awjuhin. Pada permulaan zaman Islam, pada zaman Nabi, ada 5 jenis ataupun ada 5 hijrah yang telah berlaku. Yang pertama adalah hijrah ke Habsyah sebanyak 2 kali. Yang kedua, hijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hijratul qabaili ila Rasulullah SAW wa ila ahalihim, iaitu hijrah kabilah-kabilah berjumpa dengan Nabi SAW dan juga kepada keluarganya. Yang keempat, hijratu man aslama min ahli Makkah ila Madinah. Yang keempat, hijrah siapa yang masuk Islam daripada ahli Mekah menuju ke Madinah. Maksudnya dia orang asalnya duduk Mekah, kemudian dia masuk Islam, kemudian mereka berangkat ke Madinah. Dan yang kelima barulah hijratu manahallahu anhu wahyal udma, meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala larang, wahyal udma, dan inilah hijrah yang teragung. Kemudian ada hadis dan Nabi SAW sebut la hijrata ba'dal fathi. Ini satu lafaz hadis yang masyhur. Hatta kalau ketika mana para guru di Al-Azhar ketika mengatakan bercerita tentang kelebihan kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, mereka mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas fath. Maksudnya tak ada lagi syarahan yang terbaik selepas adanya Fathul Bari. Jadi ulama gunalah perkataan tu. Jadi dekat sini Nabi sebutlah, daripada sudut matanya Nabi sebut la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah, Nabi kata. Tetapi ada yang mengatakan bahawa hijrah ini berlangsung sehingga pada hari kiamat.
Jadi bagaimana kita nak menggabungkan perkataan ni? Maka kita gabungkan dengan kita katakan bahawa hijrah dengan masuk kat sini dengan masuk alal kamal. Sama adalah hijrah ba'dal fatih ni alal kamal ataupun alal Makkah idza sar Islam. Maksudnya selepas Mekah tu dah jadi negara Islam, maka tidak ada lagi hijrah. Hijrah dengan maksud yang terawal tadi. Okay. Kemudian yang seterusnya, yang matan yang seterusnya, wa man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya adalah kerana dunia yang dia ingin dapat ataupun kepada perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah seperti apa yang dia niatkan, apa yang dia nak daripada hijrahnya itu. Okey. Saya nak sebut sikit lagi. Setelah kita huraikan semua tadi ni, saya nak sentuh tentang faedah umum lah, faedah umum bagi hadis ni. Setelah kita baca dan kita huraikan sedikit sebanyak pada matanya, apakah faedah umum yang boleh kita dapat? Okey. Antara faedah umum yang kita dapat setelah kita lalui syarahan terjemahan dan juga sedikitlah kita bawa perbincangan ulama tentang beberapa matan, potongan matan dalam hadis ni. Yang pertama adalah la tasihul a'mal aw la tuqbal al-a'mal illa binniyah. Kita dapat fahami, kita dapat ambil faedah bahawa tidak sah sesuatu amalan ataupun tidak sempurna sesuatu amalan. Sebab dekat inamal amal tadi sebenarnya berlaku perbezaan ulama dalam memahami maksud. Maksudnya amalan itu sah ke ataupun amalan itu sah cuma tidak sempurna. Dia ada dua kefahaman kat sini. Okey. Jadi kat situ boleh difahami la tasihul amal aw la tuqbal amal. Okey. Sebab dia akan pergi kepada dua mazhab lah kat situ. Siapa yang ada mazhab Syafi'i yang berpegang seperti la tasihul amal, dan juga mazhab Hanafi pula berpegang la amal di situ la taktamilul amal illa binniyah. Contohnya ada ibadah-ibadah tadi di sisi mazhab Hanafi, niat ni hanya sebagai syaratul kamal, syarat kesempurnaan satu ibadah. Adapun ibadah itu sendiri telah sah di sisi mazhab Hanafi. Kemudian faedah yang kedua, kita dapati di sini bahawa setelah kita tahu bahawa betapa besarnya niat dalam diri ataupun dalam dunia Islam ini, dalam amalan kehidupan seorang Muslim ini, bahawa dengan niat itulah sesuatu perkara yang harus boleh jadi ibadah. Dengan niat itulah kita boleh membezakan ibadah dengan ibadah. Saya teringat lagi antara dua faedah niat adalah yang pertama tamyizul ibadah anil adah. Jadi dengan adanya niat maka dia akan membezakan niat dengan membezakan sesuatu amalan perbuatan itu sama ada dia adalah ibadah ataupun dia adalah adat. Yang kedua, kelebihan atau faedah niat ini, kepentingan niat ini, tamyizul bainal ibadah. Tamyizul bainal ibadah wa ibadah. Jadi bila ada niat ni, kita dah detailkan, perincikan apakah benda yang kita lakukan, maka kita dah membezakan antara satu ibadah ini dengan ibadah yang lain. Setelah kita tahu ni, maka faedah kedua ni datang. Saya nak sebut sekarang. La yuqaddimul insanu ala amalin illa ba'da ma'rifati hukmihi. Maka kat sini kata, tidak boleh seseorang Muslim itu melakukan suatu amalan kecuali setelah, ataupun ibadah, kecuali setelah dah tahu hukumnya. Maksudnya setelah dia dah tahu, dia dah ada ilmu tentang ibadah itu. Maka kita faham kat sini tak boleh buat ibadah dalam keadaan kita jahil. Tak boleh kita buat dalam keadaan kita jahil. Mesti kita tahu dulu ibadah tu macam mana, apa dia punya cara buat dia, nak mula dengan apa dulu, takbir dulu ke, kena wuduk ke tak. Jadi bila ada ilmu itulah barulah boleh kita beribadah. Okey. Yang ketiga, kita dapat tahu bahawa
pentingnya niat ni dalam bab keikhlasan pula. Jadi sudut ganjaran Allah Ta'ala nak menilai amalan seorang hamba itu juga bila melihat kepada niat dia. Adakah niat dia itu semata-mata kerana Allah ataupun ada disertai dengan perkara lain. Jadi di situlah tinggi rendahnya ganjaran yang Allah Ta'ala bagi. Daripada sudut perbahasan itulah, kalau sudut rahmat lain lah, maksudnya rahmat Allah ni tidak dekat dengan apa-apa. Kemudian yang keempat adalah an-niyatu mahallu al-qalb. Niat ni tempatnya di dalam hati. Jadi bila niat dalam hati, disunatkanlah, bagi contoh kita nak semayang pun, bila kita nak semayang, solli fardul maghribi. Jadi kita talafuz juga niat supaya dia sebagai satu mu'in, pembantu kepada kita untuk mudahkan khusyuk, mudahkan untuk niat. Disunatkan juga, dibolehkan untuk kita melafazkan niat sebelum solat tu supaya membantu kita untuk khusyuk dan masukkan niat dalam sembahyang. Walaupun pada asalnya kita katakan bahawa niat tempatnya dalam hati. Dia tak bolehlah sebut tapi bila takbir tak masuk niat. Tak sah solat. Jadi bila niat tempatnya dalam hati, walaupun tak sebut tetap sah solat kalau niat tu kena pada dibuat dalam hati. Cuma kita belajar daripada dulu pun kita sebut dulu, atau mungkin sampai sekarang pun nak solat kita sebut juga, sebab dia membantu untuk kita mudah untuk berniat dan mudah untuk khusyuk. Bila kita dengar, wah aku nak solat, jadi mungkin kita boleh fokuskan segala anggota badan kita untuk solat. Kemudian dalam hadis ini ada ancaman atau peringatan, at-tahdzir min dunya wa fitnatiha. Ada peringatan tentang dunia. Mula-mula hadis sebut tentang kelebihan hijrah pada Allah, didahulukan sebutan tentang hijrah pada Allah. Kemudian disebut yang hujung tu, wa man kana hijratu ila dunya yusibuha. Ada peringatan bahawa berhati-hati dengan perkara yang berkaitan dengan dunia ni. Okey. Kemudian ada peringatan seterusnya, iaitu at-tahdziru min fitnatin nisa. Ada peringatan kepada semua umat Islam, khususnya daripada fitnah orang perempuan. Okay, sebab di dalam hadis pun disebut tadi bahawa lelaki tu nak buat hijrah semata-mata kerana perempuan yang bernama Ummu Qais tu. Dan yang seterusnya at-tahdzir, peringatan dan ancaman bagi orang yang at-tahdzir min iradati dunya bi amal akhirah. Peringatan bagi orang yang dia buat ketaatan tapi dia buat amalan akhirat, ketaatan, tetapi dia nak dunia daripada amalan tu. Dia bukan nak akhirat. Dia buat sesuatu amal ibadah tetapi dalam hatinya tu dia nak ganjaran dunia. Maka ini ada ancaman. Dan sangat rugilah orang macam ni. Sedangkan amalan tu Allah Taala dah janjikan dengan ganjaran yang lebih baik di akhirat, maka dia pilih untuk meletakkan dunia dalam amalan akhirat dia tu. Okay, untuk malam ni hadis pertama ni saya berhenti sampai sini dulu. Dia memang ada perbahasan yang berat sikit saya nak bawa, tapi saya rasa sama ada saya akan sentuh perbahasan berat tu sikit sebelum masuk hadis kedua nanti. Cuma secara umumnya saya nak kita faham dulu konteks hadis ni secara umum. Apakah tuntutan yang diletakkan dalam hadis ni. Okey, sikit lagi saya nak sebut kedudukan hadis ni. Ulama, sebelum saya tutup, apa kedudukan hadis ini dalam di sisi para ulama? Sebahagian ulama mengatakan hadis ini dia adalah nisfuddin, sebab 1/2 daripada agama. Sebahagian ulama mengatakan dia adalah sulus, 1/3 daripada agama. Dia punya pecahan tu berbeza, tetapi dia punya khulasahnya bahawa di sisi para ulama hadis ini sangat besar. Intinya tu boleh disyarahkan, boleh dimasukkan pelbagai perbahasan-perbahasan agama di dalam hadis niat ni. Kalau kita lihat dalam syarah-syarah, kalau macam Ihkamul Ahkam, dia akan lebih kepada usul, perbahasan fiqh. Mungkin kalau kita masuk pada bahasan tauhid, kita boleh perincikan bahasan tauhid. Jadi banyak sudut yang sebenarnya ulama nampak boleh dimasukkan dalam hadis ini. Walaupun matanya kita kata masih lagi tak panjang mana lah. Mungkin ada 3-4 peringkat, tapi istimbat ulama tu terlalu luas. Okey.
untuk malam ni saya rasa saya berhenti dulu sampai sini. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya persilakan kalau ada soalan ke. Baik, ada soalan daripada sidang pendengar. Ustaz, saya nak tanya, apakah beza antara kunyah dengan laqab? Okey. Kunyah, kalau laqab, saya bagi topik mudah lah. Kalau kunyah ni, dia kita nak kenal dia, dia ada panggilan yang ada ab ataupun ataupun ibn. Abu-abu ke, ummu ke, ibnu ke, itu semua kunyah. Kalau laqab dia lebih umum. Contohlah orang tu digelar sebagai An-Naisaburi ke ataupun Al-Faqih sebagai contohnya, Al-Alim, itu semua laqab. Al-Andalusi, maksudnya nisbah kepada Andalus. Kalau ada ya tu, ya nisbah. Al-Qahiri, orang yang dinisbah kepada Kairah. Tapi kalau Ibnu Abu Hafsin macam Sayyidina Umar tadi, itu semua kunyah. Biasanya orang Arab kalau dia ada anak, dia akan letak nama kunyah tu dengan nama anak dia lah. Macam Nabi Abul Qasim, sebagai contoh. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Baik, yang lain ada soalan? Baik, kalau tak ada, insyaAllah saya rasa sekadar itu. Okay, Ustaz.